Pada 22 hari bulan yang lepas, geng-geng Perikatan Nasional, terutama geng yang pro atok, telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia confident kerajaan akan tumbang pada hari Jumaat. Dia keluarkan kenyataan pada hari Khamis. Hari Jumaat kerajaan tak tumbang. Tup-tup hari Sabtu, hari Jumaat atau hari Sabtu, Daim kena sita. Dan kita nak ingat tuan-tuan, bila bangunan itu disita, dia bukan bangunan itu saja disita. Sebab ini AMLA. AMLA ni berkaitan dengan teroris. AMLA ni berkaitan, dia, kalau ikutkan nama panjang AMLA ni, Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001. Langkah Dubai ni apa sebenarnya? Langkah Dubai adalah langkah untuk nak, ingat tak 750 juta yang saya sebut tu? Langkau duit itu masuk ke dalam negara kita. Rancangan mereka bahawa mereka menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah hilang sokongan daripada ahli parlimen kerajaan. Isu dia tak boleh bawa cerita tersebut. Kenapa? Sebab duit tu dah tak tahu kat mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama. Okey geng, hari ni aku nak membicarakan langkah Dubai yang gagal. Cuba apa tengok, bilakah berlaku langkah Dubai? Langkah Dubai ni berlaku selepas Muhyiddin Yassin dibenarkan oleh mahkamah dapat kembali pasport dia. Sebab hari tu kan Muhyiddin Yassin katakan dia nak pergi berjalan, dia nak pergi berehat sebab dia stres, dia ada tekanan hidup. So apabila dia dah dapat dah dia punya pasport, so dia pergi berjalan. Lepas tu kita dapat info beberapa orang ahli-ahli parlimen kerajaan, ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang, dan bersama Tun Dr. Mahathir, mereka pergi terbang, pergi duduk bersama-sama dan berbincang. Sebelum tu mereka berbincang untuk modal mereka 600 juta untuk nak membeli ahli-ahli parlimen kerajaan. Tapi sayang, masih gagal. Lepas tu adalah pertemuan dekat Dubai pula. Tujuan utama dia selepas Tun Dr. Mahathir makin terdesak, Tun Daim makin terdesak, memang sangat-sangat terdesak. Sebab tu dinaikkan kepada 3 suku bilion, 700 juta lebih untuk nak, tujuan dia untuk nak menjatuhkan kerajaan. Apalah sangat 700 juta celah kuku je geng. 700 juta tu kalau ni Tun Dr. Mahathir dan Daim dan Muhyiddin ni mengeluarkan modal hampir 1 bilion, apalah sangat. Kalau mereka berjaya menumbangkan kerajaan, mereka dapat ambil balik lebih daripada 4 dan 5 kali ganda daripada nilai 700 ataupun 1 bilion tu. Mereka dapat kau lebih banyak. Hampa fikir macam ni je, duit masuk dalam akaun Parti Bersatu 300 juta, itu masuk ke dalam sistem. Di luar sistem kita pun tak tahu. Sudah pasti lagi banyak, lagilah banyak. Sebab tu kita boleh tengok betapa mewahnya pilihan raya. Okey, kita kembali kepada langkah Dubai. Satu demi satu kegagalan ditemui. Mereka bukan main lagi Papa Gomo meletakkan tarikh. Dia letak tarikh ni, dia letak tarikh ni, dia letak tarikh ni. Namun tetap gagal. Dan semalam GPS pun dah keluarkan kenyataan. Datuk Seri Fazilah, kan, dia tak mau dah duk main drama-drama politik apa ni, dia tak mau main dah, cukup lah. Kan, dia hanya nak fikir kebajikan untuk rakyat. Kita daripada side kerajaan, kita dengar daripada timbalan Perdana Menteri 2 kerajaan perpaduan, kita dah rasa lega. Tapi pada aku, kalau Anwar Ibrahim ni, kalau dia tumbang, dia tak apa nak kisah sangat pada aku lah. Sebab Anwar cakap kalau dia naik, dia naik. Kalau dia jatuh, dia jatuh. Simple. Yang penting, Anwar apa dia nak heran? Rasuah dia kata dia tak buat. Kan, salah guna kuasa pun dia tak buat. Apa-apa kesalahan yang menyalahi undang-undang dia tak buat. So sebab tu dia tak heran, sebab tu dia tak takut. Kalau betul-betul dia takut lah, dia dah sailang habis lah Tun Dr. Mahathir lah. Segala tonton bilion ni, dia sailang habis lah. Ni, jangan harap Muhyiddin Yassin dia nak boleh lepas. Itu kalau Anwar betul-betul dia salah guna kuasa. Tapi Anwar ni dia menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada SPRM. Sebab tu yang terbaru pula kita dengar 10 pegawai LHDN dah serang, dah pergi serbu ke syarikat 3 orang anak bekas Perdana Menteri. Siapa dia? Tun Dr. Mahathir. Anak dia Mukhris, Mirzan dan Mahzani. 3 syarikat ini. Depa ni cerita apa? Dia ada beratus syarikat tapi hanya 3 syarikat saja depa pergi serbu, dan 3 orang anak dia ni depa pergi serbu. So
Kita tunggulah apa nanti berita yang akan dikeluarkan. So sekarang ni puak-puak yang bilion-bilion ni mereka dah terdesak sangat. Sebab tu mereka terpaksa buat usaha laburkan. Dan tiba-tiba mereka dah plan untuk nak bawa duit mai masuk Malaysia. Sebab kalau daripada segi ahli-ahli politik, memang takkan luluslah tiba-tiba duit berbilion lalu masuk ke dalam sistem. So mereka terpaksa buat, mereka terpaksa masukkan duit di luar sistem. Dengan cara apa? Dengan menggunakan private jet lah kan. Salah satu daripada segi akal mereka nak bawa jet yang peribadi punya jet. So orang kaya ni dia tumpang boh duit di dalam tu 1 bilion ke apa. So dia bawa masuk sampai dekat Subang kan. Sampai kat Subang airport bolehlah kereta-kereta peribadi pakat pergi angkut beg-beg tu boh di dalam kereta dan bolehlah pergi hantar mana-mana. Tapi yang bermasalahnya duit tu tak sampai. Tapi tak apa. Jom aku nak buat dengan hangpa sama-sama. Jom kita dengar penjelasan dan ulasan daripada Iswardi Moni. Dia dah habis. Iswardi ni dia ni memang orang yang terdekat. Dia tahu macam-macam. Dan dia pula dia orang terdekat dengan kerajaan, dengan menteri-menteri. So kemungkinan dia ada di dalam grup-grup menteri. Sebab dia pun dia ada jawatan besar di dalam parti. Of course lah dia pun memang dia tahu macam-macam. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Right. Cerita yang kita nak bawa malam ni adalah cerita berkenaan dengan langkah Dubai. 2-3 orang kontak saya tentang langkah Dubai. Apa cerita? Saya kata dengar live malam ni, saya cerita. Right. Tapi sebelum tu, kita dengar ni. Ini saya sebut Daim. Saya kata tonggak kepada Mahathir adalah Daim. SPRM, siasatan terhadap Daim ikut undang-undang, bukan sasaran politik. SPRM menafikan agensi itu menjadikan Daim sebagai sasaran politik seperti didakwa bekas Menteri Keuangan itu. Menurutnya, siasatan terhadap Daim berdasarkan peruntukan undang dan telah dimulakan sejak Februari lalu berdasarkan maklumat dari Pandora Paper. SPRM ingin membetulkan fakta berhubung kenyataan yang dikeluarkan Daim yang menyebabkan kekeliruan dan salah faham yang tidak perlu berhubung siasatan kesnya. Pertama, SPRM tidak pernah ada bila-bila masa membangkitkan atau mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi yang menuduh Daim melakukan sebarang kesalahan. Kalau nak diikutkan sebenarnya, kalau tak silap baca saya lah, 4 kali sudah Daim diminta untuk mengemukakan aset beliau. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku. Dan akhirnya 3 kali 4 kali dia minta dia declare aset, Daim tak declare aset. So akhirnya apa orang kata, SPRM pun mengambil tindakan. Okay, habis kat situ. Bukan habis kat situ, saya nak cerita Dubai ni. Pada 22 hari bulan yang lepas, geng-geng Perikatan Nasional, terutama geng yang pro Atok, telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia confident kerajaan akan tumbang pada hari Jumaat. Dia keluarkan kenyataan pada hari Khamis. Hari Jumaat kerajaan tak tumbang. Tup-tup hari Sabtu, hari Jumaat atau hari Sabtu, Daim kena sita. Dan kita kena ingat tuan-tuan, bila bangunan itu disita, dia bukan bangunan tu saja disita. Sebab ini AMLA. AMLA ini berkaitan dengan teroris. AMLA ni berkaitan, dia kalau ikutkan nama panjang AMLA ni, nama panjang dia, nama panjang AMLA ni adalah, dia akta dia panjang. Dipanggil Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001. Antara akta paling panjang dia punya. Saya ulang Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001. Kenapa perkataan anti-terrorism itu sangat penting, tuan-tuan? Okay, saya nak sebut kenapa anti-terrorism itu sangat penting, perkataan tersebut. Baik. So, selepas tu dia diletakkan, harta dia disita di bawah AMLA. Bukan setakat bangunan itu, termasuk semua harta dia yang ada nama dia, termasuk proksi kepada mana-mana syarikat, semua kena beku. Jadi kita kena faham dahulu, di dalam negara, bila AMLA tu dia sudah trigger, dia bukan setakat trigger dalam negara. Dia trigger juga mana-mana harta dia, harta Ismet Ulam Raja di luar negara.
Yang ini orang salah faham. Saya ada sebut 750 juta nak dibawa masuk ke dalam ini, negara ini, kerana langkah pertama gagal. Apa langkah pertama? Dana untuk membeli ahli parlimen kerajaan untuk lompat. Yang itu gagal. Maka terdapat dana kedua di Dubai. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, di Dubai dia bukan isu sebenarnya untuk menyatakan sokongan ataupun menghantar sokongan kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang ini ramai orang silap, termasuk Jecom. Jecom silap. Okey, saya baca kenyataan Jecom. Right. Jecom kata, Jecom dakwa langkah Dubai dalam pembinaan untuk tumbangkan PMX. Setelah langkah Sheraton dan langkah London, muncul pula langkah Dubai yang didakwa didalangi pemimpin pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan, matlamat menjatuhkan kerajaan PMX. Okey. Langkah Dubai, Razali Idris, Ketua Penerangan Parti Bersatu, Datuk Razali Idris memberitahu beliau tidak mempunyai sebarang maklumat berhubung dakwaan mengaitkan sekumpulan ahli parlimen perikatan yang berada di Dubai sebagai percubaan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Menurutnya, isu disebut langkah Dubai tidak pernah dibangkitkan oleh mana-mana ahli parlimen pembangkang, khususnya Bersatu. Saya tidak tahu menahu soal itu. Sebab itu saya kata, Dubai ini memang betul dia tak tahu tuan-tuan. Ni saya nak cerita, Razali Idris ni tak tahu. Langkah Dubai itu bukan langkah serah SD kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang itu silapnya. Langkah Dubai ni apa sebenarnya? Langkah Dubai adalah langkah untuk nak, ingat tak 750 juta yang saya sebut tu? Langkau duit itu masuk ke dalam negara kita. Dan ada di kalangan mereka, saya bukan kata yang ada di Dubai, dia melalui antaranya Dubai, tuan-tuan. Untuk tujuan apa? Bawa masuk. Isunya adalah apa? Isunya adalah di mana wang tersebut tidak berjaya dibawa masuk ke dalam negara kita. Kenapa? Ingat tak akta yang saya baca tadi tu, tuan-tuan? Apa nama akta tersebut? Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism, Financing and Proceed of Anti-Terrorism. Bila anti-terrorism, perkataan itu dikeluarkan, dia trigger Interpol, CIA, FBI. Ini bukan cerita fire. Bukan conspiracy theory, tuan-tuan. Dia akan trigger international punya counterparts. Kita memang rapat dengan US. Kita rapat dengan UK. Terutama kalau wang itu lalu dekat kawasan Dubai. Dianggap anti-terrorism money. Stuck dekat situ. Sepatutnya di Dubai inilah tempat dia nak kena bawa duit tersebut. Kalau tak dikenakan bawa amla. Faham dah? Okey, so rancangan dia apa bukan nak serah SD pada Yang di-Pertuan Agong, nak buat apa? Sebenarnya rancangan mereka nak bagi tahu kepada Yang di-Pertuan Agong, yang ni saya tak pasti betul atau tidak, ni saya dengar je, bahawa mereka menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah hilang sokongan daripada ahli parlimen kerajaan. Mereka telah hilang sokongan daripada ahli parlimen kerajaan. Dia bukan, sekarang isu dia bukan nak menyatakan bahawa ada sokongan kepada PN, bukan. Faham maksud saya? Sekarang ini mereka menyatakan bahawa ahli parlimen kerajaan telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Itu yang mereka nak bawa. Itu cerita mereka nak bawa. Isu dia tak boleh bawa cerita tersebut. Kenapa? Sebab duit tu dah tak tahu kat mana. Duit tu tak tahu sangkut kat mana. Nak bagi tu, dia tak ada cash depan mata. Dia orang tak terima cek. Tak terima check on transit. Tak terima post dated check. Tak terima, tuan-tuan. Tak terima. Nanti aku bayar lah, jangan risau. Tak terima. Nak duit masuk. Sebab mereka tak boleh lompat parti. Tetapi mereka boleh menyatakan sokongan atau tidak menyokong. Macam yang 5 orang PN tu buat, kan? Mereka tak
tak perlu keluar parti. 10 orang UMNO, 15 orang UMNO tak perlu keluar parti. Cuma mereka cukup mengatakan kami telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri Malaysia. So GPS campur GRS campur dengan UMNO ini dalam tim Hishamuddin ini nyatakan ketidakpercayaan kepada Perdana Menteri, maka dengan itu Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil sidang Parlimen tergembar, adakan undi tidak percaya. Isunya bukan tak serah SD pun tak ada, tak berjaya. Sebab apa tak berjaya? Fulus wal manfus, tuan-tuan. Mampus, duit dia tak ada. Duit tu tak sampai. Kerana apa tadi? Amla tadi tu. Saya tak gunakan perkataan langkah Dubai sebab tak ada langkah pun. Tak sempat melangkah, tersadung. Langkah pun tak sempat, dia dah tersadung dah. Macam mana nak melangkah? Langkah macam mana nak kata langkah dia sumbang? Langkah pun tak ada, dah tersadung langkah tu. So broker-broker mereka ni broken hearted lah. Sekarang ini kerana apa? Tak berjaya. Jangan kata berjaya melangkah, nak mula langkah pun tak berjaya. Interpol dah masuk, CIA dah masuk. Di tim ni dah berjaya pintas awal. Macam mana kau tahu tak payahlah tanya macam mana aku tahu. Aku tahulah. So mereka di sana untuk tujuan apa? Tujuannya sebenarnya bukan yang pergi tu. Tuan-tuan jangan ingat yang bawa duit tu ahli parlimen tu bukan. Bukan mereka, ada satu grup. Ada satu grup yang sepatutnya mereka terima dan mereka bawa untuk nak diagih-agihkan. Tetapi dana tidak kunjung tiba disebabkan oleh tindakan cepat kerajaan kita. Orang kata, 750 juta. Takkan dia nak belanja banyak tu, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok tak yang Tempatan Banjir? Tempatan Banjir itu saja untung 3 bilion. Kalau setakat belanja 1 bilion, untung 3 bilion satu projek. 10 projek? 100 projek? Apa salahnya setakat belanja 1 bilion? Tak ada hal lah. Isu dia, tuan-tuan, kita menghadapi masalah kerana kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni cuba untuk menghapuskan kartel-kartel. Saya baca cerita kartel. Cuba untuk menghapuskan apa lagi, tuan-tuan? Rasuah-rasuah. Cuba untuk menghapuskan kronism. Dan mereka ini tak puas hati. Itu je sebab dia. Kita berjaya tangkap, dah dedahkan. Ini belum cerita Mahathir kena saman. 2 kes Petronas dan 1 kes lagi yang kes saman Mahathir tu dah didedahkan. Tun Daim dah kena sita. Tuan-tuan, saya kata benda yang dibawa ini, we are going against. Kita sedang ini, negara kita sekarang ni sedang nak melawan arus. Saya begitu risaukan keselamatan Perdana Menteri kita, tuan-tuan. Kita doakanlah keselamatan beliau dan beliau akan kekal untuk mempertahankan negara kita daripada korup. Untuk mempertahankan negara kita daripada terus hancur dan dihancurkan oleh lebay-lebay malang dan juga pengikut-pengikut mereka. Dan juga PN-PN ni. Dan juga Atuk Santa Claus. Tu cerita sebenarnya. Tak ada langkah pun. Tak bermula pun langkah tu. Tak sempat nak mula. Dana tak masuk. Tu je. Terima kasih. Oh ya, ramai minat cerita ni 14,000 menonton kita malam ni. Thank you very much. Alhamdulillah, geng. Kita dah bersama dengan Iswadi. Kita faham perancangan demi perancangan tak ada jalan yang berjaya. Sebab tu depa ni cerita dia. Satu lagi, depa ni buat pejam mata soal anti lompat parti. Faham tak? Anti lompat parti ni depa terpaksa sailang dan depa terpaksa buat cara pergi jumpa yang di-Pertuan Agong, bawa ahli-ahli parlimen kerajaan, beberapa orang ni, of course lah, Ismail Hishamuddin, Ismail Sabri. Kita tahu Ismail Sabri ni memang dia ni gila kuasa. Babe, pernah jadi menteri, babe. Pernah jadi Perdana Menteri, babe.
Betapa nikmatnya, of course lah dia nak berusaha untuk mendapatkan tu kan. Jadi plan depa nak pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong tu, nak pergi cerita kata ni walaupun anti lompat parti lah apa macam apa semua ni, kami terpaksa menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menceritakan ni kami dah tak percaya kepada Anwar Ibrahim. Kan? Tapi fikir balik daripada segi apa dia tak percaya tu. Kan? Adakah pelaburan tak masuk? Adakah ekonomi makin jatuh? Ataupun kerajaan dah tak ada duit? Daripada segi apa yang kerajaan gagal ni, kita nak tanya. Awak intensif yang kerajaan bagi kepada rakyat tu dah makin hari makin kurang ke apa? Mak aku nak tanya ni. Apa yang menyebabkan kehidupan mereka ni teruk? Dan ahli-ahli parlimen dia segerombolan yang nak pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong tu atas tujuan apa? Kenapa bersama dengan Mahathir? Kenapa bersama dengan Daim? Untuk apa kita nak tanya? Itulah, hampa ingat yang ni Yang di-Pertuan Agong tu tak ada media sosial lah. Hampa ingat Yang di-Pertuan Agong tu dia tak tengok TikTok ke? Hampa ingat dia tak baca berita ke? Hampa ingat ni Yang di-Pertuan Agong tu hampa boleh pusing Yang di-Pertuan Agong ke? Yang di-Pertuan Agong pun ada otak. Dia tahulah Raja-Raja Melayu semua ni, depa tahu, depa ada pengawal peribadi. Depa lebih tahu daripada hampa tahu. Kan? Depa boleh nampak jelas hampa ni kemaru, hampa nak selamatkan diri. Hampa ni muka-muka terdesak sanggup ni yang duk rompak bilion-bilion ni, yang duk sakau gila-gila dah ni. Hampa dah sangat-sangat terdesak. Sebab tu hampa terpaksa buat tindakan yang nampak sangat terdesak. Kan? Rakyat-rakyat yang walaupun yang mangkak ni, yang tak boleh fikir ni, weh, tu nak selamatkan diri daripada kena tangkap, daripada kena sita, daripada kena macam-macam oleh kerajaan ataupun oleh penjawat awam hari ni. Tu langkah mereka. Langkah mereka tak jadi, makin hari tak jadi. Sebab tu makin terdesak, terpaksa duk rancang nak pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong pula. Inilah keterdesakan makin hari makin teruk. Kan? Yang walaupun hak yang di bawah ni, kan? Ni sekarang ni kalau hampa faham, kalau hampa nampak kan, Mahathir terdesak, dia pergi cari Hadi Awang. Hadi Awang pun banggalah Mahathir main sama dengan dia, Daim pun main bersama dengan dia. Sedangkan yang kita nampak ni muka pengkhianat ni, Mahathir dengan Daim dengan Muhyiddin ni terpaksa nak cover di belakang Hadi. Apa-apa hal boleh lindung dengan Melayu, apa-apa hal boleh berlindung dengan Islam. Hadi ni ibarat bakal jadi penyelamat kepada haram-haram jadah ni, pengkhianat, perasuah, perompak ni. Hadi ni bakal jadi penyelamat. Bab agama tak apa, kan? Kita tutup kesalahan mereka dengan agama ini kezaliman, ini laknatullah, ini itu, ini. Padahal inilah cara apa dia lagi mereka nak selamatkan diri. Cara apa lagi? GPS alhamdulillah berteguh dengan kerajaan Perpaduan. Walaupun ada satu orang, dua orang yang keluarkan kenyataan nak bersama dengan PN. Sebab apa? Sebab yang keluarkan kenyataan tu depa bekas menteri, bekas timbalan menteri, bekas ada jawatan di zaman Ismail Sabri dan di zaman Muhyiddin Yassin. Itu yang depa kemaruk sangat tu. Yang duduk di dalam kerajaan hari ni ahli-ahli parlimen daripada BN. Sebab apa? Duk nak tumbangkan kerajaan ni. Sebab depa diabaikan oleh kerajaan. Depa diabaikan oleh presiden depa Zahid Hamidi, depa diabaikan oleh Anwar Ibrahim. Itu pun kita duk dengar Johari Ghani tu, alhamdulillah dia ada rezeki dia dilantik menjadi menteri. Sebab kita tak nampak dia Johari Ghani ni dia mengeluarkan kenyataan seperti Ismail Sabri ke, seperti Hishamuddin ke. Dia memang kita boleh nampak dia membela kerajaan hari ni. So sebab itulah kepercayaan Presiden UMNO terhadap Johari ni, lantik Johari jadi menteri. Alhamdulillah. Jadi kan, depa ni cerita hampa ni Mahathir, Daim, yang mana hak yang duk resah dan gelisah, yang anak-anak yang kaya-kaya yang takut aset disita, aset dirampas oleh SPRM ni, depa akan buat apa saja untuk nak tumbangkan kerajaan ini. Pada aku hanya rakyat yang rakyat yang tak boleh berfikir, yang tak ambil tahu. Memang hampa walaupun kawan tu sakau pun hampa tetap menghalalkan, hampa tetap membaikkan dia. Sedangkan negara dah rugi berbilion, puluhan bilion gila-gilanya. Aku ada buat satu video menceritakan soal Daim.
waktu tahun 1990-an, Daim dah ada duit sendiri 60 bilion lebih. Daim tu bekas Menteri Kewangan 2 kali, babe. 2 kali Mahathir lantik dah jadi jadi Menteri Kewangan. Sebab apa? Anwar tahu. Sebab Anwar, dia mewarisi jawatan Daim. Of course lah dia boleh semak yang 60-an, 70-an dulu. Dia boleh tahu habis. Yang penting dia perlu spend masa untuk membaca balik data-data lama. So inilah aku. Memang hampa buatlah macam mana pun, insyaAllah akan bertemu jalan yang gagal. Walaupun hampa offer GPS bakal Perdana Menteri, GPS pun nampak. Rakyat pun nampak. Orang yang ambil tahu soal-soal ni, semua akan nampak. Inilah permainan jahat nak selamatkan diri yang menjadi setan bisu, Parti PAS. Yang menjadi setan munafik, pimpinan Parti PAS. Takkan buta hati lagi. Sekarang dok buat cover. Oh, ini hanya penipuan je, tak ada penemuan dekat Dubai apa, tak ada. Sebab apa? Sebab kegagalan. Duit tu dah hilang. Yang mereka spend hampir 1 bilion, duit tu hilang. Jet peribadi tu tak tahu ke mana. Itu kita boleh tengok kerajaan kita buat kerja lebih awal. Kerajaan kita ada Interpol. Kita kalau berlaku depa tengah rancang dekat Dubai, Anwar Ibrahim penyawat awam hanya call je kerajaan Dubai. Kerajaan Dubai boleh hantar Interpol depa pi pegang, pi perhatikan, pergi rampas duit-duit tu. Senang je nampak kapal terbang jet pejuang ataupun jet apa-apa lalu. Okey, jet pejuang kerajaan Dubai ni pop pisah hilang. Duit tu ambil simpan setempat. Sekarang ni tu yang depa tengah pening, duit tu hilang. Duit tu tak tahu ke mana. Tu yang jam tu yo. Jadi tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang insya-Allah. Subscribe, like, komen, share. Kita nantikan, sebarkan, pastikan kita tengok betapa gelabahnya puak-puak tonton ni. Tonton ni betapa gelabahnya anak-anak tonton ni. Sebab apa? Takut anak-anak cucu dia jadi miskin, papa kedana, habis aset dalam negara, luar negara, semua kena sita. Bayangkan Tun Daim ada berpuluh bank, kita bank dalam Malaysia, bank Maybank ke, CIMB Bank ke, apakah. Ni, Tun Daim ada bank puluhan biji di dalam dunia ni. Dekat Indonesia ada, Eropah paling banyak. Jadi, kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.